Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Hafiz Channel. So kita sambung soalan ulang kaji kita. Hari ini kita akan buat soalan 21 sampai 30. Soalan yang ke-21, Raja 14 menunjukkan satu pigmen berwarna yang disinari oleh cahaya putih. Okey, so dia kata apakah warna yang dipantulkan? Kalau tengok cahaya putih ni, dia kena dekat permukaan yang berwarna hijau. So dia tanya cahaya apakah yang dipantulkan. Dia berbeza dengan soalan sebelum ni. Kalau kita tengok soalan nombor 20, soalan nombor 20 kita berbicara tentang penapis warna. Bila ada penapis warna sekunder seperti kuning, dia membenarkan warna kuning dan warna hasilan dia untuk lepas. Contohnya kuning, dia benarkan warna kuning. Dia benarkan juga warna merah dan juga warna hijau untuk lepas. Kalau penapis merah, hanya membenarkan warnanya sahaja untuk lepas. Jadi jawapannya merah. Tapi itu dari segi penapis. Bila kita berbicara tentang soalan 21 ni, kita berbicara tentang apa yang kita panggil konsep percampuran pigmen. Di mana kalau permukaan hijau tu, warna hijau dalam kes ini adalah terhasil daripada campuran warna biru dan kuning. Dia terbalik. So, jadi kat sini bila cahaya putih itu terkena permukaan hijau, dia akan memantulkan warna hijau, warna kuning dan juga warna biru. Dia akan warna biru dengan kuning akan keluar sekali. So, dia dalam konsep yang berbeza iaitu pencampuran pigmen. So, kena ingat. Contoh, kalau cahaya putih, permukaan dia warna biru, dia akan pantulkan cahaya hijau dan biru. Kalau permukaan tu warna merah, akan keluar warna merah dengan kuning. Dia begitu, dia berbeza sedikit. Okey. Kita lihat soalan 22. Antara bahan berikut yang manakah benar mengenai sinaran gamma? Bercakap tentang gamma ni, dia dalam bab radioaktif kita belajar ada alpha yang charge dia adalah positif, beta negatif, gamma tiada charge. Okey, so yang manakah benar? Bercas positif salah. Yang bercas positif ialah alpha. Kalau beta negatif, mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi. Salah. Sebab sinaran gamma ni dia mempunyai kuasa penembusan paling tinggi. Dia boleh tembus semua. Kertas putih boleh tembus, aluminium boleh tembus, dia cuma tak boleh tembus plumbum je. Dia terbalik. Bila kuasa penembusan tinggi, kuasa pengayonan mestilah paling rendah. Okay, C mempunyai kelajuan cahaya, betul. Dia mempunyai kelajuan cahaya. Mempunyai kuasa penembusan yang rendah, salah. Ini adalah ciri-ciri alfa, kuasa penembusan yang rendah. Sebab alfa, kertas putih pun dia tak boleh tembus. Okey, soalan 23. Antara bahan berikut yang manakah meningkatkan pertumbuhan alga jika dibuang ke dalam sungai? Yang meningkatkan pertumbuhan alga ialah deterjen. So, kena ingat, kalau kita basuh apa ni? Basuh pinggan mangkuk ke guna deterjen. Kalau kita buang kat dalam sungai, habislah banyaklah alga tumbuh dekat dalam sungai tu. So, untuk soalan 23 ni, deterjen ni adalah bahan toksik yang meningkatkan pertumbuhan alga. So, selalu sekarang dah ada lah deterjen yang biodegradable yang boleh kita terus buang ke dalam sinki. So, lebih selamat lah. Kalau beli pun beli yang biodegradable punya. Okey, soalan 24 kita berbicara tentang pembiakan bagi mikroorganisma X. So, kita tengok X ni, dia mula-mula tak ada apa-apa pun, tak ada nukleus, dia hanya sel yang kecil je. Paling kecil, paling tiny. So, dia masuk dekat organisma lain yang ada nukleus. Tiba-tiba kat dalam ni dia pecah. Dia masuk semua, dia membiak, dia keluar balik. So, apakah mikroorganisma X? So, kat sini hint dia, diri dia tak ada apa-apa, tak ada nukleus, tak ada apa, dia sejenis satu sel yang paling kecil. Masuk dalam organisma lain baru boleh membiak. Itu adalah ciri-ciri virus. Virus ni ciri-ciri dia memerlukan sel hidup untuk bereplikasi, untuk membiak, menghasilkan virus yang baru. Contohnya sekarang ni tentang COVID-19 yang sangat berbahaya. Kalau COVID-19 tu contohnya kalau kat pasaraya kan ada pesakit yang positif, dia contoh terpegang tepung ke apa, kalau kita tak pegang kat situ, virus tu akan merebak. Dia tak boleh hidup dekat benda yang mati, contoh tepung, pokok dan sebagainya. Dia tak boleh hidup. So bila kita pegang,
lepas tu kita tak basuh tangan, kita terpegang mulut, terpegang hidung, virus tu masuk dalam badan kita, barulah kita kemungkinan besar dijangkiti COVID. So, jadi kat sini, untuk COVID-19 ni, kita kenalah selalu basuh tangan bila keluar rumah. Pakai mask. Bila dah balik rumah, buka mask, masukkan dalam tong sampah. Jangan recycle mask tu. Baju tu lebih elok kita terus masukkan ke dalam mesin basuh dan basuh dengan sabun. Itulah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mencegah virus. Kerana virus ni benda yang sangat kecil, kita tak nampak. Bila dah kena kat kita, dia akan membiak, so kita akan dijangkiti. Okay, so stay safe, pakai mask, elakkan keluar rumah. Study. Sekarang masa untuk study untuk SPM. Okey, pergi kepada soalan 25. Antara yang berikut, yang manakah medium paling sesuai bagi pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis? Sebenarnya tak kisahlah nama dia siapa. Bacillus subtilis ke E. coli ke, tak kisahlah bakteria apa pun. Nama je bakteria, ada banyak faktor yang membantu perkembangan bakteria. Yang pertama, contohnya suhu. Dia kena pada suhu bilik 37 darjah Celsius. So, selain tu, kena ada pH. Dia punya pH dia kena 7. Kena pH yang neutral. Kalau asid, alkali, bakteria tu tak hidup. Contoh yang lain, kawasan yang lembap. Lebih cepat bakteria tu tumbuh berbanding kawasan yang kering. Contoh lain apa? Kelembapan. Contoh yang lain, bakteria ni hidup dalam keadaan yang gelap. Dia lagi hidup dengan subur. So, kalau kita tengok dekat sini, bubur nutrien yang disimpan dalam peti ais tak boleh. Sebab dalam peti ais suhu dia rendah. Suhu kosong, suhu negatif. So, bakteria tu tak boleh nak membiak dengan pesat. B. Bubur nutrien yang diletakkan di bawah cahaya matahari tak boleh. Kehadiran cahaya membantutkan pertumbuhan bakteria. C. Bubur nutrien ditambahkan dalam 3.5 molar. 5 molar asid sulfurik. Ni keadaan berasid pun bakteria tak boleh hidup. So, last kali bubur nutrien diletakkan dalam rendaman air bersuhu 37 darjah. Ini yang paling sesuai untuk bakteria membiak. So, siapa yang mak dia selalu buat donat kan, pakai yeast. Mau lipan, siapa pernah buat donat ke kek ke, selalu dia akan bancuh dengan air suam 37 darjah Celsius supaya apa? Yeast tu lagi berkesan. Buat donat tu lagi cantik, dia naik, dia gebu je naik. Macam itulah cara nak buat. Kita aplikasikan apa yang kita belajar dalam pembuatan makanan. Kalau mak kata, mana mandai kau taruh air suam. Air suam ni bagus mak, sebab yeast ni nanti dia akan lagi cepat berkesan kepada tepung tu, lagi tepung tu cepat naik, dan apa yang jadi, donat tu gebu dan cepat dan sedap. Okey, soalan 26. Rajah 16 menunjukkan kesan larutan X dan larutan Y ke atas permukaan bakteria. Okey, kalau kita tak faham soalan ni tentang apa sebenarnya, bab apa sebenarnya, kita tengok dulu apa yang dia lukis. Kita ada satu larutan Y yang kecil, larutan X yang besar. Selepas 24 jam, apa yang berlaku dekat larutan Y ni? Banyak kita tengok kat sini, kawasan jernih. X ni kawasan pertumbuhan bakteria yang warna hitam. Y ni tepi-tepi dia kawasan jernih. Kalau kita tak tengok pun soalan tu tentang apa, kalau kita tahu Y ni, kalau taruh je Y lepas 24 jam, tepi-tepinya jernih, tak ada bakteria. Maksudnya Y ni adalah, mesti dia adalah penicillin, antibiotik yang boleh bunuh bakteria. So, kita tengok pergi kat jawapan dia. So, yang manakah betul? X ialah air suling. Okey, bakteria memang boleh hidup dekat air suling sebab pH dia 7. Y ialah antibiotik. Kita cakap antibiotik. Bila ada antibiotik ni, contohnya penicillin, bakteria tak nak tumbuh. Sebab tu kawasan jernih terbentuk di sekitar Y. Okey, ni eksperimen ni nak menentukan, kalau dia suruh buat, tujuan dia apa? Untuk mengkaji kesan pertumbuhan bakteria terhadap kehadiran antibiotik ataupun penicillin. Kalau dia tanya, pemboleh ubah yang dimanipulasi apa? Kehadiran penicillin ataupun jenis larutan X ataupun larutan Y. Yang bergerak balas apa? Yang bergerak balas boleh tulis diameter kawasan jernih. Keluasan kawasan jernih pun boleh. Simple je. Okey, soalan 27. Diam tak diam, tinggal 4 soalan je lagi. 27, maklumat yang berikut menunjukkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Ada demam denggi dengan hepatitis. Apakah jenis patogen bagi penyakit-penyakit ini? Jadi patogen yang menyebabkan penyakit-penyakit ini ialah virus. Okey, kalau kita lihat
virus boleh menyebabkan demam denggi, hepatitis dan AIDS. Contohnya demam denggi. Virus tu siapa yang sebarkannya? Nyamuk Aedes. Dia membawa virus denggi. Okey, kita pergi kepada soalan 28. Okey, sebelum tu kalau kita lihat, kita ulang kaji balik kalau kulat. Kulat ni disebabkan oleh penyakit panau contohnya. Panau, contoh jenis penyakit yang disebabkan oleh kulat ialah panau. Sakit yang disebabkan oleh bakteria contohnya sakit taun, cerit berit. Minum air yang tak bersih, dalam tu ada bakteria Vibrio yang ada ekor tu, so kita kena dibawa oleh lalat, kita kenalah penyakit taun disebabkan oleh bakteria. Kalau contohnya yang virus tu cuma disebabkan oleh contohnya hepatitis, AIDS. So kalau contoh penyakit yang disebabkan oleh kulat ialah panau, kurap. Kalau tengok dekat anjing kan, banyak kena kurap. Itu disebabkan oleh kulat. Okey, simple kan? Okey, 28 antara makanan berikut yang manakah mempunyai nilai kalori paling tinggi? Kalau tengok ni, ni ikan steam limau ni. Kalori dia rendah je, kacang. Lepas tu cereal. So burger lah, McD ni. Prosperity burger dengan hash brown. So kalori dia paling tinggi. So jawapannya A. Okey, kita pergi soalan kedua terakhir 29. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori bagi 3 jenis makanan. Kita ada roti, mentega dengan susu. Sofia mengambil sarapan yang terdiri daripada 50 gram roti. Kalau tengok, roti ni nilai kalori dia per gram, maksudnya dalam 1 gram, nilai dia 10.12 kilojoule dalam 1 gram. Dia makan 50 gram roti, darablah 50. 10.12 darab 50. Mentega dia makan berapa banyak? Dia makan 20 gram mentega. So mentega 30 kilojoule darabkan dengan 20. Susu minum berapa banyak? 250 gram. Darab 250. Lepas dah darab, tambahkan semua. Dapatlah jawapan 1781 kilojoule. Simple je. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir, soalan nombor 30. Okey, masalah kesihatan akibat kekurangan nutrien apakah yang menyebabkan kakinya bengkok tu? Ini adalah penyakit yang kita panggil penyakit ricket. Okey, dia kekurangan vitamin D. Tulang vitamin D ni bagus, dia macam banyak dalam susu, di mana dia bagus untuk perkembangan tulang. Kalau kurangnya vitamin D, dia akan menyebabkan penyakit ricket. Kakinya bengkok. Kalau karbohidrat kurang, dia kena satu penyakit nama dia marasmus. Dia kurus je, dia lemah, kekurangan berat badan yang melampau. Dia juga dikaitkan dengan penyakit, kalau kita lihat anoreksia. Tapi anoreksia ni more kepada penyakit mental lah, di mana orang tu dah makan, dia muntahkan balik. Tu anoreksia nervosa penyakit tu. Kalau vitamin C, kalau kurang dia boleh menyebabkan gusi berdarah. Kalau korang tengok, kalau gusi korang gosok-gosok gigi, gusi berdarah tu, itu penyakit scurvy, gusi berdarah, kurang vitamin C. Minumlah banyak-banyak air limau. Jangan tahu gula pula, nanti kena diabetes. So kalau iron ni kalau kurang, iron ni more kepada penyakit yang kita panggil anemia, iaitu iron ni adalah salah satu elemen yang penting dalam hemoglobin. Kita ada hemo dengan globin. Dia gabungan protein dan juga iron. So iron ni penting dalam proses pembuatan red blood cell lah. So kalau kurang, kena penyakit anemia. So kena ingat, kalau protein kurang makan ayam, kurang makan ikan, kena kwashiorkor, perutnya buncit. Kalau karbohidrat, marasmus. Kalau vitamin A kurang makan carrot, kurang makan tomato, kena rabun malam. Vitamin B kena berry-berry. Kalau vitamin C, gusi berdarah, scurvy. Vitamin D macam orang ni, kakinya bengkok, ricket. So, kalau besi ataupun iron, kena penyakit anemia. Kalau kurang makan seafood, iodine, kena beguk ataupun goiter. So, itu je untuk hari ini. Kita sambung lagi pada hari yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa ulang kaji. Bye.